Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Faisal. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan topik sistem keselarasan vokal bahasa Melayu. Okey, terdapat 4 perkara yang akan kita rungkai ataupun kita terang dengan lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan menerangkan tentang pengenalan sistem keselarasan vokal. Dan perkara yang kedua, kita masuk lebih dalam lagi di dalam tajuk ini, iaitu kita akan membincangkan tentang sistem ejaan Za'ba terlebih dahulu. Dan seterusnya kita akan masuk pada topik sistem ejaan Rumi 1972. Dan akhir sekali kita akan melihat perbezaan antara dua sistem itu. Terlebih dahulu, apa itu sistem keselarasan vokal? Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata pra-akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Seterusnya, kita akan belajar tentang syarat prinsip keselarasan vokal. Syarat yang pertama, keselarasan vokal melibatkan keselarasan antara dua huruf vokal pada kata dasar. Poin yang kedua, kata dasar mestilah diakhiri dengan suku kata tertutup. Poin yang terakhir, bagi kata yang terdiri daripada lebih suku kata daripada kata terakhir sahaja yang terlibat dalam sistem keselarasan huruf vokal ini. Selain itu, kita masuk dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan tajuk sistem ejaan Za'ba. Dan kita boleh lihat apa itu sistem ejaan Za'ba. Menurut Naim Daipi 1991, sistem ejaan Za'ba mempunyai nama lain, iaitu sistem ejaan sekolah. Sistem ini ditambah baik daripada sistem yang sebelumnya. Perkara ini telah diterangkan dalam pengenalan satu buku, iaitu buku Risalah Petua Ejaan Rumi Melayu di Malaya yang diterbitkan oleh Universiti Malaya sendiri. Oleh itu, di dalam sistem Za'ba mempunyai huruf-huruf vokal, iaitu huruf A, E, I, O, U dan huruf konsonan yang digunakan oleh Wilkinson. Selain itu, penyelarasan penggunaan huruf vokal pada perkataan yang berakhir dengan huruf K, huruf H dan huruf NG. Pada paparan yang seterusnya, kita akan melihat tentang penggunaan huruf di antara huruf K, huruf H dan huruf R ataupun NG. Yang pertama, perkataan yang diakhiri dengan huruf K dan H dengan penggunaan huruf vokal huruf I, bukannya I. Kita lihat pada contoh yang pertama, kita boleh lihat dekat sini kita ada balik, kita ada tasik, cantik, usik dan tarik. Seterusnya pada huruf H pula, kita boleh lihat kita ada alih, letih, sirih, putih dan fasih. Oleh itu kita boleh lihat cara penggunaan huruf vokal itu pada sistem Za'ba ini yang sangat jauh, dan dia tidak menggunakan huruf I dalam satu perkataan tersebut. Yang kedua, perkataan yang diakhiri dengan huruf K, H, R dan NG serta menggunakan huruf vokal O, bukannya U. Contoh yang pertama, kita lihat dekat huruf K. Kita ada batok, busuk dan duduk. Pada huruf H pula kita ada jatuh, bunuh dan sentuh. Huruf R pula kita ada catur, timur dan cukur. Dan pada huruf yang terakhir, huruf NG, kita ada sarong, gunung dan payung. Kita boleh lihat dekat situ, penggunaan sistem Za'ba ini dia tidak menggunakan huruf vokal U, tetapi dia menggunakan huruf vokal O dalam satu perkataan yang diakhiri dengan huruf-huruf tersebut, iaitu huruf K, huruf H, R dan NG. Seterusnya, kita akan masuk berkenaan dengan topik sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu 1972. Apa itu sistem ejaan Rumi ini?
Perubahan sistem ejaan bukanlah pertama kali diubah. Oleh itu, ejaan Rumi 1972 dinamakan sebagai sistem ejaan baru dan digantikan selepas sistem Zaba tadi. Seorang tentera Portugis pernah berkata bahawa bahasa Melayu pernah ditulis dengan huruf Latin. Oleh itu, ejaan Rumi telah berubah sebanyak 21 kali. Yang pertama sebanyak 10 kali dalam bentuk yang tidak bersistem, hanya diaplikasikan melalui lidah dan didengari melalui telinga. Yang kedua, sebanyak 11 kali yang disusun mengikut kehendak sumber ilmu atau dengan nama lain pihak sekolah ataupun institut pengajian. Perkara ini dirujuk melalui Jurnal Muhammad Arif Ahmad 1994. Di dalam sistem ini terdapat beberapa panduan untuk mengeja sesuatu perkataan. Antara panduannya ialah keselasan vokal dan kekecualian huruf vokal. Yang pertama, kita boleh lihat dalam sistem ejaan Rumi ini mempunyai 18 pola keselarasan vokal. Yang pertama, kita ada huruf A dan diakhiri dengan huruf A. Contoh perkataan yang kita boleh tengok ialah basah, katak dan makalah. Huruf pra akhirnya A dan diakhiri dan ditutup dengan huruf I. Sebagai contoh, naik, daik, raih dan sumbang sih. Contoh yang ketiga, kita ada pra akhir A dan diakhiri dengan huruf U. Kita boleh lihat takut, raut dan kerayung. Dan contoh yang keempat, kita ada I pepet dan diakhiri dengan huruf A. Contohnya besar, jelas dan tembelang. Contoh yang kelima, pra akhirnya I pepet dan diakhiri dengan huruf I. Sebagai contoh, betik, lebih dan sembelih. Yang keenam, pra akhirnya ialah I pepet dan ditutup dengan huruf U, iaitu kerut, selut dan kemelut. Yang ketujuh, pra akhirnya I taling dan diakhiri dengan huruf A. Sebagai contoh, peta, dewan dan belerang. Yang ke-8, pra akhirnya bermula dengan I taling dan diakhiri dengan I taling. Sebagai contoh, beres, heret dan selekeh. Yang ke-9, pra akhirnya ialah I taling dan diakhiri dengan huruf O. Sebagai contoh, belok, elok dan tempoh. Yang ke-10, pra akhirnya bermula dengan huruf I dan diakhiri dengan huruf A. Contohnya ialah biar, siar dan aliran. Yang ke-11, pra akhirnya ialah I dan diakhiri juga dengan huruf I. Sebagai contoh, pilih, kirim dan belimbing. Yang ke-12, kita pra akhirnya bermula dengan huruf I dan diakhiri dengan huruf U. Sebagai contoh, kita ada piuh, bisut dan singgul. Yang ke-13, pra akhirnya bermula dengan huruf O dan diakhiri dengan huruf A. Sebagai contoh, borak, tolak dan terompak. Yang ke-14, pra akhirnya ialah O dan diakhiri dengan I taling. Sebagai contoh, boleh, toleh dan borek. Yang ke-15, pra akhirnya ialah huruf O dan diakhiri dengan huruf O. Sebagai contoh, bodoh, sodok dan bongkok. Yang ke-16, pra akhirnya ialah huruf U dan diakhiri dengan huruf A. Sebagai contoh, budak, pudar dan ketupat. Yang ke-17, pra akhirnya bermula dengan huruf U. Yang ke-17, pra akhir dia bermula dengan huruf U dan diakhiri dengan huruf I. Sebagai contoh, perkataan bugis, kulit dan kulit. Dan yang terakhir, pra akhirnya bermula dengan huruf U dan diakhiri dengan huruf U. Sebagai contoh, perkataan busuk, kurus dan selubung. Oleh itu, itulah 18 pola keselarasan vokal yang ada di dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Selain 18 pola keselarasan vokal itu, terdapat kekecualian yang melibatkan kata pinjaman bahasa asing yang terdiri daripada bahasa Jawa dan bahasa Inggeris. Kita boleh lihat
Contoh yang pertama, pola vokal A dan E taling, iaitu aneh dan pamer. Yang kedua, huruf A dan O, seperti calon dan lakon. Yang ketiga ada I pepet dan O, seperti gubernur dan setor. Yang keempat ada I pepet dan I taling, sebagai contoh gembeling. Yang keenam ada I, huruf I dan huruf I taling, sebagai contoh simen dan tiket. Yang ketujuh, kita ada huruf I dan O, sebagai contoh transistor dan pistol. Dan terdapat pola keserasan yang lain yang melibatkan bahasa asing, iaitu bahasa Jawa dan bahasa Inggeris. Oleh itu, di dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu 1972, bukan sahaja terdapat 18 pola keserasan vokal sahaja, tetapi ia mempunyai kekecualian keserasan vokal daripada bahasa asing sendiri. Dan tajuk kita yang terakhir, kita boleh lihat perbezaan penggunaan huruf konsonan. Kita boleh lihat dekat tabel yang pertama, huruf lama ataupun daripada sistem ejaan Zakbar, kita ada huruf yang bermula daripada huruf D dan Z, dan huruf barunya ialah huruf Z sahaja. Contoh perkataannya ialah zikir. Kita boleh lihat dekat perkataan yang lama, perkataan zikir dia mempunyai huruf D dan Z itu, tapi pada perkataan yang baru dia telah singkirkan ataupun gugurkan perkataan D tersebut. Dan yang kedua, kita ada DH pada ejaan lama, iaitu ejaan Zakbar, dan ejaan barunya digugurkan huruf H tersebut. Kita boleh lihat contohnya ialah contoh perkataan darab. Perkataan lama darab dia mempunyai huruf H pada perkataan tersebut, tapi pada perkataan yang baru huruf H itu digugurkan. Contoh yang ketiga, kita ada huruf S dan H pada ejaan yang lama ataupun ejaan Zakbar, dan ditukarkan huruf H tersebut kepada huruf Y. Sebagai contoh perkataan masyhur, pada masa kini huruf H tersebut digantikan dengan huruf Y. Dan contoh yang keempat, kita ada perkataan CH di dalam ejaan Zakbar, tetapi pada ejaan Rumi ataupun ejaan sekarang dia digantikan dengan huruf C sahaja. Contoh perkataannya ialah perkataan cuci. Dan contoh huruf yang terakhir, hurufnya ialah huruf T dan H, yang pada masa kini dia digantikan dengan huruf S. Contoh perkataannya ialah perkataan Isnin. Pada zaman dahulu, perkataan ini dieja dengan ITHNIN. Tetapi apabila sistem ini berubah menjadi sistem ejaan Rumi 1972, secara tidak langsung perkataan tersebut digantikan dengan huruf S. Huruf TH tersebut digantikan dengan huruf S. Oleh itu, perkataan Isnin dieja dengan huruf ISNIN, Isnin, bukan ITH. Oleh itu, saya sudah berada di akhir penerangan. Saya minta maaf jikalau ada salah dan silap. Semoga dengan ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita terhadap sistem ejaan bahasa Melayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.